بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang mana kita telah baca beberapa hadis bayan kathrati turuqil khair, mengenai dengan jalan nak buat kebaikan itu banyak. Kuam dengan prapet dia, jenis dia pada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Banyak jalan yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Hadis yang kita telah bacanya dalam bab ini semua lebih kurangnya 25 hadis. Kita telah ambilnya 11 hadis daripada bab ini. Maka hari ini kita akan ambil hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 mengenai dengan tajuk babun bayan kathratu al-khair, kathratu turuqil khair, kebaikan itu sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tidak ada Quran seperti kita ayat katanya nak buat baik tak boleh, kebaikan yang kita pilih, yang kita boleh pilih nak buat itu tu sangat sedikit dak. Banyak kebaikan yang kita pilih untuk kita nak buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-12 dalam bab ini daripada Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu' man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastamta'a wa ansata غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. Daripada Nabi SAW bersabda katanya, man tawadda'a, sesiapa yang ambil air semaya. Ini hari Jumaat, hari Maat lah. Siapa yang ambil semaya di rumah. Di sini ni, kalaulah kita ingatnya satu sunnah yang kita sentiasa buat hari Jumaat, iaitunya mani hari Jumaat. Maninya hari Jumaat. Di sana tu khilaf di antara ulama katanya mani hari Jumaat adakah sunat ataupun wajib. Tetapi hadis yang Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW sebut katanya ghuslul jum'ati ala kulli muhtalim. Maninya hari Jumaat adalah wajib setiap orang yang muhtalim di sini ni mimpi, mengigar. Tetapi maksud di sini iaitu
orang yang telah akil balik wajib dia kena mani pada hari Jumaat. Maka hadis tadi mi asmaya. Manakala hadis yang kedua itu tu suruh mani wajib. Sebenarnya kedua-dua itu tu tidak pelaga dak lah. Kerana kerana hadis yang pertama tadi itu tu ataupun hadis yang kedua ini adalah mari tamuhai. Walaupun kita mani wajib pada hari Jumaat untuk nak pergi semaya Jumaat, tapi wudu ataupun asmaya itu pun masih wajib kena ambil, kerana nak ambil asmaya, tak ambil wudu pergi maya Jumaat tak sah. Makanya hadis dua-dua itu tu adalah benda yang kena ada belaka. Makna katanya kita mani wajib pada hari Jumaat, pagi Jumaat ataupun belum nak pergi semaya, memang dah ataupun biasa dah yang kita kena ambil asmaya untuk pergi semaya. Maka hadis ini yang wajib mani bukan maksud katanya dengan sebab janabah. Janabah ni mana katanya kita setubuh dengan isteri tidur, ataupun kita mimpi siapa ke mengalir air, siapa ke kena mani wajib, dak. Bukannya mani di sini maksud kata mani untuk nak menyucikan daripada janabah, dak. Bahkan ini adalah salah satu jenis mani yang wajib seperti benda-benda wajib yang lain. Mana katanya hari Jumaat kalaulah kita tidak tidur dengan isteri, ataupun kita tidak mimpi siapakah mengalirkan air mani, maka mani pada hari Jumaat masihnya hukum bagi kita wajib kena mani. Dan juga mani di sini bukan dia adalah syarat untuk nak sah semaya dak. Kalau lah tak mani hari tu, hari Jumaat pergi semaya dengan tak mani, bukan maksud katanya tak sah semaya dak, sah. Sah semaya, kerana mani-mani di sini adalah mani benda wajib, bukan jadi syarat untuk nak sah semaya dak. Tapi kalau lah tak mani pergi semaya Jumaat dia itu sah, tetapi hari itu tu dia dosa. Dia berdosa. Maya Jumaat dia sah ke tak? Sah. Tapi dosa. Kerana mani salah satu mani yang wajib ke atas dia. Ini man tawadda'a, dan juga termasuk man tawadda'a di sininya iaitu mani. Hadis hadis yang sebut kata mani tadi ni riwayat Bukhari Muslim, tapi hadis ni man tawadda'a hadis riwayat Muslim sahaja dia. Hadis riwayat Muslim sahaja dia. Maka mani itu paling aula. Kalau mani dah asmaya, cerak dah kata kena ambil. Kalau tak ambil asmaya, tak sah semaya Jumaat. Benda itu kena ada sama-sama, cerak dah. Maka maksud hadis di sininya man tawadda, siapa yang mani wajib sertanya ambil asmaya, fa ahsanal wudu, ambil asmaya dengan secara baik, seperna basuh setiap anggota dia itu tu dengan seperna sungguh. Dengan orang panggil kita teliti, raqab, bukan mik gaduh-gaduh dak. Thumma ata al-jumu'ah, thumma ata al-jumu'ah. Baca dia al-jumu'ah. Jumaat tak kena lah. Jumu'ah. Mim situ tu dhammah dia. Thumma ata al-jumu'ah, mari semaya Jumaat. Fastama'a, dengar Tok Khatib. Dengar Tok Khatib baca khutbah di atas mimbar, dan juga wa ansata, senyap dia. Senyap. Dengar iaitu tancai fang. Wa ansata iaitu tak kecek senyap. Ini dua adat yang ramai masjid-masjid telah hilang sunnah ini. Pergi maya Jumaat tu pergi lewat dah. Apabila pergi tu duk luar pula tu. Suara luar pun dengar pika derah molek. Tapi kau duk buah pula di bawah buah kayu ataupun di luar saja. Ini dia
Nah, ada apa dia kelebihan dan juga apa dia bahaya kalau pergi main mak duk kecek. Tak dengar khutbah. Fastama, ambil telinga dengar tok khatib. Wa ansata, senyap mulut. Telinga dengar, mulut senyap yang kecek. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut katanya, ghufira lahu, Allah Taala akan ampun dosa dia. Ma bainahu wa bainal jumu'ah, ambil daripada hari Maat tu sampai kepada Maat depan. Ambil daripada hari Maat tu yang dia mandi wajib, ambil wuduk dengan secara baik, gimana Maat dia sejak dan juga fati dengan khutbah, tidak kecek. Semasa tok khatib dia baca khutbah, Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa dia daripada Jumaat ni sampai kepada hari Jumaat depan. Wa ziyadatu 3 ayyam, bahkan Allah Taala akan tambah pula 3 hari. Allah Subhanahu wa taala tambah pula 3 hari. Makna katanya kelebihan Allah Taala akan ampun dosa lebih kurangnya 10 hari. Bahkan dia tak lari situ dah, kita hari Maat ni dengar khutbah tang cai fang. Bermaat depannya tang cai fang pula. 7 hari ni hari di antara tu Allah Taala ampun dah, dengan sebabnya kita dengar dan juga senyap tak kecek semasa tu khatib sedang-sedang duk baca khutbah. Allah Taala akan ampun dosa. Wa man massal hasa, sesiapa yang duk tepuh batu. Hasa ni batu. Nah, apa maksud sini duk tepuh batu, duk ambil batu, jepuk batu mari, pada duk tepuh, duk pegang dia, duk bilang. Kerana masjid semasa Nabi SAW, hafalan dia tak ada serupa dengan kita hari ni dah. Masjid semasa Nabi ni hafal dengan batu. Hasa ni batu. Masjid semasa Nabi SAW. Wa qad kana fi ahdi Rasulillah SAW yufrashul masjid hisbah wa hiya al-hasa as-sighar, hafal dengan batu kecil-kecil. Au akbar qalilan, ataupun besar sikitnya. Sahabah yang Nabi ayat katanya, sesiapa yang tepuh batu, duk pegang batu, semasa tu khatib nak baca tebah, faqad lagha. Lara di sini ni maksud kata kan tak dapat. Pahala mari main Maat tu hilang. Lara ni mana katanya fatahu ajrul jumu'ah. Pahala mari main Maat dengan sebab tepuh batu, duk mai bilai batu, pegang batu. Sebabnya masa sahabat dulu tu, setengah mereka ambil batu dan juga duk main dengan tangan, dengan jari. Yuharrikuha biyadihi, duk main dengan tangan. Ataupun duk main, bila-bila duk dengar tu khatib tu, ambil batu mari duk sapuh tangan. Au ma asbah dzalik. Itu masa Nabi. Batu, atau syirak dulu dia tak ada ala sunnah. Batu tu adalah syirik pula. Duk sujud atas batu bagi orang yang buat Syiah. Tapi di sini ayat katanya, orang panggil tu Nabi ambil hitkan, iaitu sahabat pegang batu, duk main bilai dengan batu, duk sapu dengan batu, semasa duk dengan tu khatib duk tebah. Kerana masjid masa Nabi ni adalah batu hafal dia, duk dengan batu. Bodoh kan hilik. Maka sebab yang sahabat ambil batu, duk main bilai batu, duk main gosok dengan batu itu tu, wa'wi sahabat lalai daripada nak dengar tu khatib baca tebah. Tak faham. Faqad lara, maka sebab tu dilarang. Maka sebab tu dilarang. Dan juga kiyah dengan ambil batu semasa sahabat semasa Nabi ni, perbuatan mana masa kita. Mari sejik tu khatib duk baca khutbah, manakala makmum hak mari dengar tu khatib baca tebah tu duk buat lain yang orang panggil tu lalai daripada nak fati isi khutbah yang khatib baca tebah itu tu, faqad lagha, termasuk hadis ni nya pahala Jumaat akan hilang daripada dia, tak dapat. Ni bahaya lah. Hak ni tak termasuknya, tidak termasuknya kecek lagi. Satu hadis lagi nya Nabi SAW sebut katanya,
sesiapa yang mari sejid wal imamul yakhtub. Man yatakallam yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub kamathalil himari yahmilu asfara. Sesiapa yang mari hari Jumaat mari maak pada duk kecek, duk khotik baca tebah. Duk kecek, duk bawa, duk suka, duk khotik baca tebah, duk nau dalam sejid. Allah Taala katanya demo pada kecek itu tu seumpama dengan seekor hema. Yang mana hema itu tu sedang-sedang duk pikul bekalan di atas belakang dia. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah, kamathalil himari yahmilu asfara, iaitu hema yang duk pikul kitab. Tas belakang kitab, tas belakang hema tu kitab banyak. Tapi tanya katanya hema tu faham ke tak isi kitab? Tak faham. Mana katanya mai prayod duk pikul barang berat tapi tak faham kitab. Soalan kata Nabi katanya mari nak mayang maaf tapi duk kecek semasa tu khatib duk baca khutbah, maka Jumaat dia tu tak ada faedah apa, tidak manfaat bagi dia, tak boleh pahala lah. Satu hadis lagi, man yatakallam wal imam yakhtub faqad lagha. Siapa yang kecek sedang-sedang tu khatib duk baca tebah, faqad lagha. Lagha ni maksud katanya Jumaat dia. Itulah hilangnya Jumaat dia. Sampai kepada peringkat yang kalaulah kita tak kecek. Ulama dah bincang katanya kalaulah dengan isyarah, misalnya tak ada orang kecek tepi kita kata kita apa orang panggil isyarah, mana kata sanyalah kata sunyak aja. Siapa kau ulama yang kata itu pun termasuk dalam lara juga. Duk dia kalau fak kecek-kecek lagi. Habis itu, setiap masjid patut juga sebelum hari Jumaat boleh 3 minit. Kalau nampak kata masjid mana teruk sangat, dia toboh duk kecek gege tu imam atau tu khatib boleh juga nak peringatan belum nak mula khutbah. Katanya suruh dengar royak hukum dengan secara pendek, katanya mari mayang maaf dah kena dengar. Kalau tak ada dalil pun duk luar pun kena dengar. Jangan duk kecek semasa tok khatib sedang duk khutbah, kerana bahaya dianya faqad lagha. Pahala Jumaat tak boleh. Pahala mayang maaf tu tak boleh. Kerana mari dengan tebah tapi tak ada boleh gapo daripada khutbah yang tok khatib bacawi kepada dia. Tu dia kalaulah mari mayang maaf pada tang cai fang, sebaliknya boleh gapo? Allah Taala pun dosa. Allah Subhanahu wa taala apung dosa dia, ambil Jumaat ni sampai kepada Jumaat depan 7 hari lah. Kalau mari duk buat, bahayanya tak dapat kelebihan ataupun keampunan daripada hadis ni yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini. Itu hadis yang ke-12. Hadis yang seterusnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu al-muslim aw al-mu'min فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. Hadis ni adalah hadis yang kita duk amal sokmo, duk boleh pahala sokmo, duk boleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sokmo. Kerana orang Islam ni kena semaya. Orang Islam kena semaya. Orang Islam mana tinggal semaya dengan sengaja, tahu dah katanya hukumnya wajib, jatuh agama. Seperti hadis Nabi SAW yang katanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salat. Perjanjian di antara fak kita dengan fak dia orang kafir ni iaitu tengoknya dua ciwaknya tengok dia tinggal semaya. Orang Islam mana tinggal semaya murtad, jatuh agama. Tapi dengan detail dia itu tu
Orang yang tinggal semaya dengan sengaja dan juga dia tahu katanya hukum wajib tinggal semaya, hak ni cerak ya tu agama. Tetapi orang yang tinggal semaya tahu kata hukum wajib tapi tinggal dengan sebab malah, tapi tak dapat hisap semaya. Hak ni wajib kata imam dan juga pemimpin Islam kena nasihat dia, dia cepat bertaubat kepada Allah Taala. Allah Taala. Ni hukum hakikat Islam yang katanya suruh pemimpin. Sama ada imam masjid ataupun pemimpin Islam. Tengok pemimpin Islam pion baru dapat boleh majlis baru ni. Tapi hari ni orang Islam ramai tak semaya tu. Kita nak buat mana dia rajin semaya. Nyanyo. Apabila orang Islam pasti wajib kena semaya. Semaya hukum dia wajib juga kerana nak semaya balas mana kalau tak ada semaya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Beritahu kaedah fiqh yang kata balas mana? Ma la yatimul wajib, benda mana yang tak akan sempurna kewajipan dia itu tu, melainkan kena tupai satu benda lagi, maka satu benda lagi itu pun wajib juga. Semaya kita tak akan sempurna kalau tak ada semaya, maka hukum semaya wajib. Kerana putusnya semaya wajib kita itu tidak sempurna, tidak sah. Ini adalah benda yang duduk dengan orang Islam seumur dengan kita seumur, iaitu ambil semaya kerana kita kena semaya 5 kali sehari. Apa dia kelebihan ambil semaya? Nabi ayat katanya apabila seorang hamba Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ambil semaya, apabila kita ambil semaya tu, kita basuh muka, akan keluar daripada muka itu, daripada muka kita setiap dosa-dosa yang kita buat dengan muka. Muka kita ni, muka ni, cuba tengok. Mulut lagi lah masuk, mata 12 lagi lah masuk, termasuk muka. Dan juga kalau Imam Ahmad yang katanya telinga pun termasuk muka juga. Telinga termasuk muka juga. Wal udhunan minal wajhi. Dua mata tak tahu banyak mana yang kita buat dosa. Mulut tak tahu banyak mana yang kita buat dosa, buat salah kepada Allah Ta'ala. Mengupak, bohong dan juga sebagainya. Telinga tak tahu banyak mana yang kita buat dosa dengan kita dengar benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka apabila kita basuh muka setiap kali, hari ni kita ambil semaya berapa kali? Kalaulah lebih kurangnya 5 kali sehari, setiap kali kita nak semaya fardu kita ambil semaya 5 kali yang tam. Tapi hadis ni termasuknya setiap kali kita ambil semaya. Kalaulah kita ambil semaya lebih banyak daripada 5 kali sehari, makna katanya kelebihan ni kita akan dapat lebih daripada 5 kali sehari yang kita ambil semaya. Kau masa kita basuh muka, setiap dosa yang kita buat nazara, tengok dengan dosa itu dengan mata kita, air yang kita sapuh muka kita itu tu akan hapus dosa kita yang kita biasa guna mata kita buat dosa. Sampai kepada akhir qatril ma, iut sutai, hak kering ataupun nilai daripada muka kita selepas daripada kita basuh muka, dosa akan pergi dengan iut sutai. Itulah. Itu dosa ataupun kelebihan semaya. Dan juga apabila kita basuh 2 tangan pula, kharaja min yadayhi kullu khati'ah. 2 tangan kita yang kita biasa buat dosa celah-celah tu kan. Zuhur dengan asar, celah-celah tu, celah-celah tu kita buat dosa gapo, kita gemi semaya asar, tu akan berdosa. Dengan setiap benda yang kita buat dengan 2 tangan kita, sehingganya air setitik akhir sekali yang kering daripada tangan kita, Allah Ta'ala akan berdosa. Dan juga apabila kita basuh, kita biasa buat dosa ke apa, guna 2 kaki untuk buat dosa, buat kejahatan, semasa kita basuh 2 kaki kita kahmi asmaya itu tu, Allah Ta'ala pun akan ampun dosa kita juga. Habis itu sebenarnya kalau mengikut hadis ni, ambil asmaya tu ampun dosa.
Dan juga semaya Tuhan ampun dosa juga. Dosa kita tak lebih dah. Dosa kita tak lebih dah. Ambil semaya, muka yang biasa buat dosa, mata khususnya, biasa buat dosa gapo di antara zuhur dengan asar dengan ngorek Tuhan ampun dosa. Kaki di jalan mana toh kepada tempat yang tak baik. Tangan biasa duk buat gapo dengan benda tak baik di celah tu, Allah Taala ampun dosa. Ni semaya baru. Apabila masuk dalam semaya, Allah Ta'ala akan ampun dosa kau masuk kita semaya tu banyak lagi. Nabi tanya sahabat katanya, kalau kita ni mani setiap hari 5 kali sehari, tubuh kita nak cuci ke tak? Ada lagi benda cemah-cemah akan nak lekat di tubuh badan kita. Sahabat kata, tak lah kalau mani 5 hari ni. Makna katanya cuci tubuh badan kita. Nabi katanya, itulah seumpama dengan semaya yang Allah Ta'ala akan nak ampun dosa kita setiap waktu yang kita semaya. Tuhan nak ampun dosa. Semaya naik tuakan lemak 5 waktu, Allah Ta'ala ampun dosa. Tak kira celah-celah lagi hadut dalam semaya kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, kata amin, Allah Ta'ala ampun dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kita kata perkataan ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Taala ampun dosa kita. Celah mana lagi yang kita nak buat dosa ataupun dosa kita nak lebih. Tapi masalahnya apabila kita semaya kita tak gamar ataupun tidak teringat semaya. Maka kita patutnya apabila kita semaya kita kena khabar. Katanya semaya yang kita sedang duk basuh tangan, duk basuh muka, duk basuh kaki ni Allah Taala nak ampun dosa kita nah. Untuk kita ihtisab, harap pahala yang akan nak dapat dan juga keampunan yang akan nak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang. Itu dia. Dan juga hubungnya dengan hadis seterusnya. Hadis yang ke-14 tadi semaya ni sakut dengan semaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir. Rawahu Muslim. Semaya 5 waktu, di antara 5 waktu yang kita semaya, ngorek sampai kepada Isya di antara tu. Isya sampai kepada subuh, agak kata banyak je sikit di antara tu. Subuh sampai kepada Zuhur di antara itu. Zuhur sampai kepada Asar di antara itu. Dan juga Asar sampai ngorek duk musim di antara setiap celah-celah 5 waktu itu tu. Mukaffiratun, Allah Ta'ala ampun dosa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun dosa. Wal jumu'atu ila jumu'ah, hari Jumaat satu kepada hari Jumaat depan, Allah Ta'ala ampun dosa. Kalau 5 waktu ni raiwan orang panggil. Kalau Jumaat rai sabda, minggu Tuhan ampun dosa rai sabda. Wa ramadhanu ila ramadan, tahun ni rai pi 12 bulan Tuhan ampun dosa. Mukaffiratun lima bainahunna, Allah Ta'ala nak ampun di celah-celah tu. Raiwan Yusuf si Shumong, rai sabda 7 hari, rai pi samroi 60 wan, Tuhan ampun dosa ni. Nak tinggal dosa celah mana kita. Tapi syaratnya nak dapat keampunan seperti ininya pasti kena menjauhi daripada buat dosa besar. Kalaulah di celah-celah mana 24 jam ada celah mana ada dosa besar, 7 hari Jumaat ni sampai ke Jumaat depan ada di celah mana ada dosa besar, ataupun 360 hari Ramadan sampai kepada Ramadan ada dosa besar mana yang kita buat dan juga tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa. Apa dia maksud al-kabair dalam hadis ini? Dosa besar ni apa dia? Dosa besar ni maksud katanya setiap dosa yang apabila buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan janji dengan
dengan gapo orang panggil bot longtot cepak, sama ada dari dunia ni selalu dah ataupun akhirat. Seperti dosa mana-mana yang siapa buat, Allah dan juga Nabi akan laknat, itu dosa besar. Orang panggil terikat dengan laknat. การกระทำใดที่อัลลอฮ์หรือนบีผูกด้วยกับการต้องโดนสาปแช่งการกระทำนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่ dosa besar apa kata? Contoh hadis yang Nabi laknat ataupun Allah Ta'ala laknat. Tuhan laknat ataupun Nabi laknat, hak tolong. Kalaulah Nabi laknat, makna katanya Allah Ta'ala laknat. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala laknat, Nabi tak laknat, subhanallah. Contohnya, Allah Ta'ala laknat orang yang akil riba, makan riba. Orang yang wireba, orang yang duduk di tengah di antara orang mek, orang makan. Orang makan ataupun orang bui. Orang duduk tengah tu, orang konklang. Tu hadis Tuhan laknat. Ataupun hadis lagi, laknatnya orang yang makan risuah. Orang yang orang yang wal murtashi, orang duduk tengah. Konklang tu. Orang duduk tengah tu. Tuai diri tak wui tapi sangai kon penghai. Tu dia. Ini di antara laknat. Gapo lagi? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat. Orang lelaki hok kaca-kaca lian bab nak jadi orang tina, poneh lah. Ataupun orang tina nak jadi orang lelaki. Tom. Tina nak jadi lelaki dan juga lelaki nak jadi tina. Ni golongan orang yang telah dilaknat oleh Allah dan juga Nabi, maka demo-demo ini sedang-sedang duk buat dosa besar. Makna katanya fok demo ni kalaulah duk dengan benda ni nak hari. Contohnya anak cucu kita. Ada jadi poneh, ada jadi Tom tu jadi lesbian ke apa tu, hari ni ngambil licin lah duk pakai pakaian yang cerak nyata lah. Kata kalau hak tina pakai luar, tak pakai kubung, pakai baju sepoi atas. Duk gitu. Setengah hari semaya, setengah hari tak semaya. Setengah hari semaya, setengah hari tak semaya. Maka demoning ni tak akan masuk dalam hadis ni yang Allah Ta'ala, yang Nabi janji katanya Allah Ta'ala nak ampun dosa dia, raiwan dan juga rai sabda dan juga rai pi Ramadan kepada semua sehingga dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia taubat kepada Allah Ta'ala. Kerana sedang-sedang dia buat dosa besar. Bahaya ni, bahaya belaka ni. Habis tu kena ngaji, kena ngaji agama. Takut apabila tak ngaji agama ni, tak khabar kata dia buat gapo. Dan juga bahaya dia. Tu dosa yang terikat dengan laknat. Ataupun kullu syai'in fihi haddun fid dunya. Setiap benda yang apabila buat dah pasti tong don bolong tot hanti dalam dunia. Contohnya zina, kazina. Zina ni hukum dia kata malam mana? Kalaulah orang yang tak menikah lagi, sod. Laupit perawan ni zina, iaitu pergi tidur dengan lelaki perempuan yang tidak halal, orang panggil tidak menikah lagi tu. Panggil katanya zina. Apa dia? Haddun, bolong tun Allah Ta'ala janji dalam dunia yang kena macam tidak tahu dan rab. Itulah orang sod ni, iaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidatin mi'ata jaldah. Tong tu kian ti ni 100 kran. Kena godeh. Biar hari ni duduk sedar kan sebab bukan kerajaan Islam kan. Bukan kerajaan Islam, tak ada. Ia tak serupa dengan Nabi. Kerana masa Nabi ni, kau di Madinah, Nabi sebagai pemimpin yang paling tinggi sekali masa tu. Habis tu sahabat tu, sahabiyah ramai dari dalam sejarah tu, apabila mereka berzina, satu orang ni berzina sampai kau mengandung. Mari cari Nabi, khabar katanya, hukum dia dalam dunia ni dosa besar.
mari cari Nabi, nak bertaubat, seruh diri kepada Nabi. Seruh diri kepada Nabi, nak Nabi roda lah. Tapi Nabi tengok dia nganu ni, Nabi hamak dia ni, klik dulu. Apabila wanak sudah, mari. Hukum dia, kalau tak nikah lagi, kena godenya 100 kali dan juga kena hamak keluar daripada kampung dia selama 1 tahun. At-taghrib orang panggil dalam bahasa Arab. Itu zina. Jadi zina dia kira timai mana? Dia kira timai mana zina? Zina. Nas tubuh kan kalau bahasa ada orang ada wain bahasa ada Haning setubuh. Ya, haning hukum mening iaitu setubuh. Kalau lah pesing duk ganang gi mari tu kena nasihat dengan secara cepat dan juga kena buat wisah dengan secara cepat. Kalau hukum tu maksudnya apabila setubuh. Setubuh iaitu tidur sekali lah berlaku zina. Tu hukum dia. Manakala orang yang tak orang hak nikah dah. Nikah dah ni maksud katanya gis tubuh dengan orang lain yang bukan suami hak dia ataupun orang tina lain yang bukan isteri dia. Micu lah benda kata. Hak ning iaitu hukum yang asal dalam agamanya iaitu rajam hatta al-maut, kena pegang batu sampai kepada mati. Sampai ke mati. Kerana Nabi sebut katanya la yahillu damu mri'in muslim illa ihda thalas. Asalnya orang Islam satu orang mana-mana tina kayate tak boleh kita nak bunuh dia. Melainkan 3 sebab. Salah satunya al-thayyibuz zani. Orang hak nikah dah gi berzina. Dan juga maksud bunuh di sininya iaitu dengan secara rajam, pegang batu sampai kepada mati. Tetapi hari ini bukan maksud kata setiap orang boleh buat pasal itulah. Kena ada pemimpin Islam, kerajaan Islam buat. Kerajaan Islam buat. Itu hukum zina asal. Yang katanya hak tunya hukum hak ada dalam dunia ni, maka perbuatan zina itu adalah termasuknya dosa besar. Maka kalaulah anak cucu kita ataupun orang mana-mana orang Islam mana-mana tua dah pun sendiri duk pergi berlaku zina nusuk-nusuk, maka tak, dia sedang buat dosa besar dan juga tidak termasuk dalam hadis ni. Itu Allah Taala tak apa dosa dia. Sama ada raiwan 5 waktu walaupun dia semaya pun. Walaupun dia gemai maaf pun, tiap minggu gemai maaf sama. Ataupun puasa pun. Tapi semakin mana, selama mana dia tidak bertaubat daripada dosa besar ni, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Awa'idun bil akhirah, ataupun perbuatan mana yang Allah Ta'ala tak ada janji hukumnya dalam dunia, tapi beratnya di akhirat. Ataupun benda yang wa'dah ni, wa'wi hilangnya email ni termasuknya dosa besar. Ni kekuamai dosa besar. Dosa besar. Maka hadis ni Tuhan nak ampun mula-mula sekali dosa kecil. Dosa kecil tapi Tuhan nak ampun syaratnya jangan buat dosa besar. Apabila habisnya dosa kecil, kalau ada dosa besar, boleh jadi Allah Ta'ala akan nak kurangkan dosa besar kita. Boleh jadi. Itu adalah tahta masyiatillah, duk dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Tetapi yang paling selamat sekali jauh daripada dosa besar. Saya sedang duk mengajar sebuah kitab juga. Kitab Al-Kabair. Sebuah kitab yang dikarang ataupun hipungnya oleh Al-Imam Al-Zahabi. Dia make dosa besar semua ni mari sebanyak 70 ataupun 77 perkara dosa besar. Hak marinya daripada Quran Allah Ta'ala ayat dan juga marinya daripada hadis Nabi SAW. Tapi yang terkena dosa besar, satu hadis yang Nabi ayat kepada Abdullah bin Abbas dan juga sahabat kata, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hei sahabatku, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang akan membinasa ataupun celakakan kamu. 7 dosa besar lah.
Dan juga tak syak katanya dosa besar yang paling besar sekali, berat sekali, iaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Asyirku billah. Yang keduanya sihir. Sihir ni banyak juga. Kalangan masyarakat Islam kita yang duk main sihir ni. Syirik, sihir, makan duit riba, makan harta anak yatim. Gapo dia lagi dosa besar itu tu? Dalam 7 hadis tu Nabi ayat, lari daripada peperangan dan juga tuduh orang perempuan yang jauh, katanya dia berzina gitu-gitu, tak boleh juga. Dan juga banyak perkara lagi daripada dosa-dosa besar. Kena tengok, kena belajar. Dosa besar ni kena belajar juga. Kerana itulah benda yang kita tak คือศัตรูของเราที่แท้จริง Semakin mana kita tak belajar, tak gerti benda tu, itu satru kita yang duk kikir belakang kita. Buat apa duk main sihir banyak? Sebab tak ngaji. Buat apa duk makan duit riba kali-kali? Sebab tak ngaji. Makan duit yatim banyak? Sebab tak tahu hukum, kata dia berat ke mana. Maka duk makan kali-kali. Na'udzubillah min zalik. Ini hadis yang ke-14. Hadis seterusnya 15. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. Hadis seterusnya Nabi tanya kepada sahabat, ala adullukum, hei fak-fak sahabatku, ning nak ayat cara mengajar Nabi. Nabi tanya dulu, katanya nak kedak ni aku nak ayat kepada fakmu, nak tunjuk kepada fakmu suatu benda yang apabila fakmu buat Allah Ta'ala pun dosa, Allah Ta'ala angkat darajat fakmu. Dua perkara boleh. Satunya buat dah Allah Ta'ala pun dosa, yang keduanya Allah Ta'ala akan angkat darajat, yarfa'u bihi darajat. Benda yang Allah Ta'ala nak angkat darajat banyak. Mari ngaji majlis ilmi yang saya dah baca yaqra sama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mari ngaji cari ilmu, tak kira muda tua, Tuhan angkat darajat kau tinggi. Tuhan angkat darajat kau tinggi. Dan juga ini benar, Nabi tanya nak ke tak? Nabi namsan. Kampak ada dari sisi Nabi. Nabi tahu dah katanya ada ke sahabat partisip tak sih? Sahabat beraya kata nak kendak benda baik ni. Pakai yang tak sel, pemeh dah tak sel sahabat. Nabi tahu dah kata sahabat nak. Maka sahabat pun jawab, "Bala ya Rasulullah." Nak. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ni 3 perkara. Satunya, ambil air semaya dengan secara sempurna dalam masa yang kita tak ada suka nak ambil air semaya. Alal makarih. Al-makarih ni masa yang kita tak, yang susah payah nak ambil asmaya, tapi kita pun usaha ambil asmaya sempurna. Contohnya musim sejuk. Musim sejuk. Sejuk habis dekat. Nak cuba pergi bulan 12 pergi kot Chiang Mai, pergi kot Chiang Rai, pergi atas doi tengok. Air dalam payah dia, air peli dia itu tak kena buat air batu. Sejuk lebih dari batu kita. Tapi nak bagaimana boleh asmaya. Ini sejuk. Setengah negeri ni air dia ni sangat panas. Negeri panas tu. Negeri panas pun air panas. Tapi dengan susah payah begitu pun mereka usaha juga untuk nak isbaghul wudu ataupun itmamul wudu. Nak mi'asmaya dengan secara sempurna walaupun susah payah bagi dia. Hak ni Allah Ta'ala akan ampun dosa dia dan juga angkat darajat dia. Subuh, bangun subuh sejuk, ke masa hujan-hujan, nak mi'asmaya rasa getar-getar. Tapi kita usaha juga ambil asmaya, basuh anggota cukup sempurna, wajib kita basuh. Anggota mana hak sunat pun kita pun basuh dengan secara sempurna sekali. Tuhan akan ampun dosa kita dan juga Allah Ta'ala akan angkat darajat kita tinggi.
Ini yang pertama sekali. Yang keduanya, kathratul khuta ila masjid. Banyak jangkah untuk nak jangkah pergi masjid, jalan pergi masjid. Jalan pergi masjid. Habis tu kita jalan masjid. Kalau tak jauh sangat kita jalan lagi. Kalau banyak jangkah, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Kita ada hadis dulu katanya, setiap jangkah yang kita jangkah ke masjid, jangkah Allah Ta'ala akan wipala, Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala akan angkat darajat. 3 kali satu jangkah mari. Dari hadis ni ampun dosa dan juga angkat darajat. Allah lah, pahala boleh syada dan kecil dah mari masjid ni boleh pahala. Yang ketiganya, nanti satu semaya selepas daripada sudah satu semaya. Termasuk kita lah. Sudah dah satu semaya ngorek. Tapi duk nanti nak semaya satu waktu lagi. Walaupun duk baca Quran, duk zikir sahaja, ataupun duk nanti nak semaya satu waktu lagi melalui majlis ilmu bahasa ini, termasuk dalam hadis ini juga. Jadi sebenarnya majlis ilmi di antara 2 waktu pesening ni adalah termasuknya 2 kita boleh. Yarfa'u bihi darajat. Satunya sebab Allah Ta'ala, sebabnya kita nak cari ilmu. Yang kedua sebab kita duk nanti waktu semaya satu lagi. Tuhan nak ampun dosa dan juga akan angkat darajat kita. Angkatnya darajat kita. Akhirnya Nabi tanya, fadzalikumur riba. Itulah adalah riba. Ar-riba maksud apa dia? Sebenarnya riba ini adalah niat untuk nak lawan dengan satru. Mujahidin. Mujahidin haduk. Orang panggil tu mujahidin ni, Hamas ataupun mana-mana mujahidin orang Islam ataupun tabiat nakrub asal dia ini pemiwen jaga satru. Orang panggil tak al-murabitin. Ini orang panggil al-murabitin. Pada morning ni kena jaga wen untuk tak sewi satru mari nak lawan dengan satru ni. Letih ke tak? Letih kena jaga. Mana kena semaya, mana kena makan, mana kena tidur. Itu asal dia. Asal dia al-iqamatu ala jihadil adu bil harbi. Lawan dengan satru. Lawan dengan satru. Tapi hak ni murabitin sini ni jaganya untuk nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Untuk jaga masa, untuk nak lawan dengan nafsu, dia panggil. Hak tu lawan dengan satru, tapi hak ni duk tunggu satu waktu semayanya lawan dengan nafsu. Lawannya dengan nafsu. Tu. Ni termasuknya ar-riba. Salah satu jihad yang kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 hadis yang tuai kita wari untuk nak katanya kebaikan yang kita nak dapat daripada Allah Ta'ala tu banyak. Semaya 5 waktu, mai Jumaat, Ramadan, jakoh banyak ke masjid, ambil semaya ke masuk rasa kata susah. Nanti satu semaya selepas daripada sudahnya satu semaya. Ni kebaikan banyaklah kau. Pergi lagi. Hadis seterusnya Nabi SAW an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardain dakhala al-jannah muttafaqun alaih. Nabi ayat katanya sesiapa yang semaya dua masa sejuk dia akan dapat boleh masuk syurga. Bardain di sini maksudnya maya subuh dan juga maya asar. Mayasa. Makna katanya siapa yang jaga semaya ni. Apa Nabi boleh panggil bardain? Bardain ni bardun asalnya kalimah bardun sejuk. Bardain 2 sejuk. Sebabnya lianna salatal fajri taqa'u fi abradi ma yakunu min al-lail. Masa malam panjang ni masa mana yang paling sejuk sekali? Subuh. Yang paling sejuk sekali masa subuh. Masa hendak cairkan limuk mari nak limuk sekalinya masa belum nak masuk subuh sejuk. Manakala waktu siang hari, kelanguan, tanya katanya kelanguan ada lain
Cuang naik hak kira katanya udara paling sejuk sekali. Tak ada sejuk sangat kalau banding dengan waktu malam, tapi paling sejuk sekali masa selepas asar sampai maghrib. Maka Nabi sebut sini katanya, sesiapa yang muhafazah sangat waktu ni menjadi semaya yang kualiti sekali. Tapi bukan maksud kata kita nak tinggal 3 waktu lagi dah. Waktu jaga belaka, tapi 2 waktu ni pisik jaga, tak sewi lucu. Tak sewi lewat. Tak sewi tak ada dengan jemaah. Wi betul masa wida dengan jemaah, ini termasuk kata kita jaga 2 waktu ni lah. Maka Nabi katanya siapa yang jaga 2 waktu ni baik. Tua ciwat baiknya maya kali dengan jemaah tidak lewat waktu, dakhalal jannah. Boleh masuk syurga. Syarat mudah-mudah. Dalam satu hadis sebut katanya satu malam Nabi, satu ketika Nabi SAW duduk sekali dengan sahabat waktu malam. Nabi tunjuk kepada mata orang kata anak bulan pada malam tu, yang mana anak bulan ni penuh malam tu. Anak bulan penuh temduang orang panggil. Dalam bahasa Arab orang panggil tu Lailatul Badri. Lailatul Badar. Anak bulan penuh bulan malam 15, 13, 14, 15, 16 yang tengah bulan tu, yang penuh anak bulan. Nabi yang katanya, "Fakmu tengok ni cerak tak? Anak bulan yang penuh, nampak cerak dengan mata." Sahabat itu nampak cerak ya tak? Tidak ada mana-mana benar mari duk katuk, mari duk tutup, tak saya nampak anak bulan penuh, yang penuh tu tak ada. Nampak. Dan juga kita sendiri ni, hari ni apabila anak bulan penuh bulan, fakta pakat buku ramal, surah. Mana kata molek? Nabi yang katanya, anak bulan yang penuh pada malam ni, fak kamu tengok dengan mata dengan cerak, tidak ada mana-mana benar mari duk katuk daripada 2 mata fakmu. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Hari kiamat fak kamu akan boleh nampak tengok Tuhan kamu dengan cerak beginilah. Royak kepada sahabat. Maka Nabi katanya, bakal nak boleh tengok dengan Allah Ta'ala, nak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala, nak boleh tengok Allah Ta'ala ni bila? Mana? Satunya hari kiamat, yang keduanya mana? Syurga. Mana katanya orang mana yang kena masuk neraka, dia tak akan nak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka Nabi royak witikan katanya, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubiha wa qabla tulu'iha faf'alu. Hei sahabatku, kalau lafak kamu boleh nak jaga 2 waktu semaya, jadi 2 jaga dengan baik sungguh. Satunya waktu semaya belum matahari naik, yang kedua satu semaya yang matahari nak jatuh. Belum matahari nak naik, maya subuh. Belum matahari nak jatuh, mayasa. Fafa'alu, jagalah 2 waktu ni. Nescaya fak kamu akan boleh masuk syurga dan juga boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khususi kuampik cepat waktu subuh dan juga waktu asar. Dan juga adalah waktu yang salah satu katanya sangat berat bagi orang munafik itu pergi semaya subuh dan juga semaya isya dan juga semaya asar ni mari piksiknya Allah Taala yang katanya hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah kamu semaya semua, khususnya semaya wusta iaitu semaya asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dek betul maya jaga 2 waktu ni boleh masuk syurga. Kalau orang mai tanya kata, nak masuk syurga buat bagaimana? Jaga molek maya asarmu dengan semaya subuh. Kerana Nabi katanya man sallal bardain dakhalal jannah. Dia yang jaga 2 waktu ni molek boleh masuk syurga. Hadis seterusnya, wa anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dari rawahul Bukhari, daripada Nabi SAW, Nabi sabda katanya, apabila satu orang hamba sakit au safara ataupun dia musafir,
Dia bermusafir. Sakit tak boleh mari Jumaat di masjid. Musafir tak boleh nak semaya Jumaat dengan cukup 5 waktu. Kerana apabila musafir kena jamak qasar. Maka dia itu tu walaupun uzur sakit tak boleh nak mari Jumaat, ataupun musafir tak boleh nak semaya Jumaat dengan cukupnya 5 waktu, sebenarnya pahala dia akan dapat seperti manakah masa dia duduk sihat molek ataupun masa dia tak musafir gimana. Yang kita bersakit contohnya, sentiasa kita setiap tahun ni duduk iktikaf semua. Duduk iktikaf semua, tapi suatu masa marinya Covid tak boleh kita iktikaf saja. Kita tak boleh nak iktikaf saja, kena iktikaf di rumah. Maka apa kita kena iktikaf di rumah? Kerana uzur. Keuzuran. Kham campen. Yang kita tak boleh nak marinya iktikaf di masjid, walaupun kita iktikaf di rumah, maka kita dapat pahala seperti mana kita biasa buat kau masanya tak ada Covid. Kau masanya tak ada Covid. Ni hadis yang ulama qiyas dan juga ambil pakai banyak untuk kita faham kata jangan apa lagi contohnya. Contohnya kita musafir kena semaya jamak hari Jumaat, jamak Zuhur Asar. Maka kita tak semaya Maaf. Tapi kita sebab musafir, pahala Maaf boleh ke tak? Walaupun kita mai jamak itu boleh. Kerana keuzuran kita musafir. Tapi setengah ulama yang katanya musafir itu pasti kena musafir yang halal, bukan musafir yang maksiat lah. Kalau musafir dentang, tapi dentang juga guna tak baik, tak boleh pahala. Kenanya dentang buat benda baik, barulah dia nak boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita pada hari ini. Sekadar itu hadis kebaikan, pintu-pintu kebaikan banyak untuk kita boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambung pada minggu depan itu akan masuk kebaikan lain pula. Kebaikan pasal buat sedekah pula. Baca dah sedekah dulu. Tapi hak ni sedekah pasal lain pula, pasal mana sedekah dia? Pasal nanen-nanen, pasal wi makan ni, pasal gapo tu. Kebaikan banyak lagi yang Islam sangat buka luah kepada kita. Habis itu tak boleh kita nak katanya pintu kebaikan itu sangat sempit di dalam Islam. Tak. Sangat luas. Bahkan kalaulah kita boleh buat 24 jam kita penuh dengan kebaikan, adalah benda yang tak payah. Kerana Nabi sebenarnya nak kita hidup dalam dunia ini dengan tujuan asal yang Allah Ta'ala cipta kita, itu ibadat. Ibadat yang kita faham katanya semaya best saja. Semaya best saja. Ibadat ni maksudnya setiap benda kebaikan yang kita buat dah tu Allah Ta'ala kenal. Tu maksud aku. Jalan-jalan senyum ibadat. Jalan-jalan duk tamutu wis halal ibadat. Jalan-jalan nampak batu duk sekat jalan kita waktu baik, itu ibadat. Sebenarnya kalau kita nak orang panggil sukses setiap kebaikan kecil-kecil, celah-celah masa mana-mana itu 24 jam kita boleh isi belaka ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah hidup kita mari dalam dunia ni anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita duk ibadat kepada Allah Taala wak semua, you semua bayang tem-tem dekat ibadat ni. Semua warau hin Allah tahap warau mai hin Allah. Rau rudi wa Allah Taala song hin ความดีงามที่เราทำใหญ่หรือว่าเล็กอย่างแน่นอน. Begitu tak rugi sikit abuk kebaikan kecil ataupun besar. Tapi yang kita hina kebaikan yang kecil, kerana kebaikan yang halus-halus itulah satu hari akan hipungnya jadi bukit besar kebaikan kita di syariat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.